الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. أحييكم بتحية الإسلام كلمة مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat Alhamdulillah. Terima kasih pada yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita keampunan dan mudah-mudahan juga Allah memudahkan jalan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Dengan berkat dekat dunia ni kita rajin datang ke antara tamu-tamu syurga di dunia. Mudah-mudahan dengan usaha kita pada hari ini Allah permudahkan jalan kita ke syurga Allah yang paling tinggi nanti. Mudah-mudahan kita tidak ada kesusahan dan diberikan hisab yasira oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat kita dihisab nanti insya-Allah. Baik, pada kuliah yang lalu saya tak pasti hari ini nak habis cepat ke ataupun kita akan habis on time. Sebab walaupun hari ini topik dia panjang, saya cuba untuk habis on time, tapi kalau kata saya perlu gerak cepat, saya akan gerak cepatlah sebab ada urusan perlu diselesaikan lepas ni. Saya cuba habiskan 9.30. Saya cuba habiskan 9.30 ada kuliah sebabnya topik hari ini memang terlampau banyak perkara menarik untuk dibincangkan. Yang pertama, yang kedua adalah satu ayat ini terutamanya Allah bangkitkan pasal Bani Israel, ceritanya panjang. Dan saya buat nota pun antara syarahan ayat yang paling panjang hari ini adalah ayat ni, ayat ke-40. Tapi kita cuba habiskannya sebaik mungkin lah. Saya tak janji apa-apa, tak janjikan bulan dan bintang, tapi kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemudahan untuk kita memahami. Dan yang pastinya bila mana kita mempelajari ataupun kita hadir kelas-kelas Quran, tak kira kelas kita baca ke ataupun kelas kita memahami Al-Quran, tadabbur ke, kita kena letakkan satu mindset Allah yang memberikan kita segala-galanya. Saya hari ini berada dekat depan sebagai fasilitator anda sahaja. Saya tidak mampu menyentuh hati anda, bukan kuasa saya. Sebab itu dalam kegairahan Nabi menyampaikan Al-Quran dalam surah Yasin, Allah gambarkan kan Yasin wal Quranil Hakim kan, Tanzilal Azizur Rahim kan Allah cerita dalam surah Yasin. Maka Allah gambarkan dirinya yang maha pengasih, yang maha penyayang menyampaikan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, dalam kegairahan Nabi menyampaikan Al-Quran, Allah kata inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang akan menghidupkan perkara yang mati itu tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berhadapan dengan orang yang hatinya telah mati, yang akan hidupkan hati yang mati ini Allah. Walaupun kita sampaikan Quran, walaupun kita peta berbicara, walaupun kita ni public figure dan sebagainya, tetapi tidak menjamin orang yang hatinya mati akan hidup disebabkan kita. Yang akan beri jaminan, yang akan menghidupkan hati yang mati ini Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta fizikal yang mati pun Allah yang mampu hidupkan. Bahkan hati yang tidak menjadi kuasa manusia untuk menghidupkan, maka Allah mampu menghidupkan hati yang telah mati. Mudah-mudahan hati kita tidak mati insya-Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala membantai dan Allah Subhanahu Wa Taala sinis kepada golongan agamawan, khususnya yang memilih untuk menyampaikan Al-Quran. Kebetulan tajuk dia hari ini, wallahu alam kenapa,
Dan saya nak sarankan kita sama-sama, bersamping kita mendengar kuliah tadabbur, adalah kita menjadi adab, kita berguru, kita mendoakan kesejahteraan dan keikhlasan para guru kita. Sebab kebetulan hari ini ayat menyentuh khususnya berkaitan dengan orang-orang yang menyampaikan Quran. Allah kata wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Nanti kita akan sampai ayat tu nanti. Seru gambaran hari ini, saya boleh katakan dalam satu hashtag, tajuk besar hari ini, walaupun saya nak sampaikan pasal kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim tu. Tetapi ada satu hashtag mudah untuk kita faham tentang kuliah pada hari ini. Allah nak ajar kita untuk menjadi orang yang berakal melalui Al-Quran. Hari ini manusia hidup dengan berfikir. Kadang-kadang kita terlampau over rationalize. Tahu over rationalize? Kadang-kadang kita nak hidup kat dunia ni, kita nak semuanya benda tu datang dengan rasional. Kenapa buat ni, kenapa benda ni berlaku, kita nak rasional bagi setiap sesuatu. Tak salah benda tu, tapi dalam Al-Quran Allah pesan, apa jua keadaan kamu kena jadi orang-orang yang berakal. Perasan tak bila berlaku satu perkara Allah kata afala ta'qilun, afala ta'qilun? Kenapa kamu tidak berfikir, kenapa tidak kamu fikir? Sebab ada hikmah besar kenapa Allah kata ta'qilun di situ. Allah kata afala tafakkarun. Allah kata afala ta'qilun. Ada hikmah besar daripada uslub bahasanya kenapa Allah menamakan akal yang kita katakan letak dalam kepala kita ni akal, sebab akal ini maksudnya ada satu makna yang besar. Kita akan bincangkan pada akhir nanti, sebab ayat-ayat tu dia last sekali nanti. Okey, kita sambung pada kuliah sebelum ni. Saya rasa ayat 38 ni saya dah sentuh, tapi tak habis lagi kan? Macam dah, tapi saya rasa ada satu point saya tinggal lagi tu. Sebab tu saya nak sambung ayat 38 ni. Okey, baik, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saya rasa qulna bitu minha jami'a ni saya dah cerita kepada anda semua. Fa imma ya'tiyannakum minni pun saya dah cerita kepada anda semua, tetapi yang saya nak huraikan pada hari ini adalah faman tabi'a hudaya. Kenapa? Kalau anda perasan terjemahannya adalah barang siapa yang mengikuti petunjukku. Perkara yang anda kena highlightkan di sini adalah Allah kata faman tabi'a. Allah tak kata faman amina. Allah kata kamu beriman, kamu percaya. Tapi Allah minta kita ikut. Tabi'a maksudnya kita ikut. Maka ini satu perintah yang lebih atas daripada kita sekadar beriman pada Allah. Allah kata bukan sekadar kamu kena percaya, tapi kamu kena mengikuti benda yang telah ditunjukkan kepada kamu. Yang datangnya daripada siapa? Ayat sebelum tu, minni. Yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala-gala yang datang kepada kamu datang daripada aku nak perintah kamu satu benda je. Faman tabi'a. Aku nak kamu ikut benda tu. Dan Allah tak kata allazina yattabi'una dekat sini. Allah tak perintahkan dalam sirah jamak dekat sini, dalam uslub jamak. Kalau nak kata perintah Allah sampai, petunjuk Allah sampai, sepatutnya seruan untuk ikut ni ramai-ramai, betul tak? Takkan Allah nak minta kita seorang je. Tapi kat sini dalam bahasa ini, man tabi'a merujuk kepada singular. Allah perintahkan kepada kita dalam uslub singular, seorang, mufrad. Man tabi'a. Sepatutnya kalau nak minta massive people untuk follow Allah's guidance, sepatutnya Allah minta marilah ramai-ramai masuk. Alladzina yattabi'una. Masuk ramai-ramai. Tapi kat sini Allah jadikan dia singular, faman tabi'a hudaya, sebab Allah nak gambarkan orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ini tak ramai. Dia sikit. Tu simbolik yang pertama. Simbolik yang kedua, Allah nak bagi tahu orang yang ikut petunjuk ni kadang-kadang kamu kena berseorangan diri. Ada masanya bila sampai petunjuk kepada kamu ni, kamu kena jalani dan kamu kena ikut keseorangan diri. Sebab kadang-kadang bila kita nak mengharapkan untuk orang lain ikut sekali, baru kita nak ikut, maka dia jadi lambat kadang-kadang proses untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Proses untuk kita menyahut seruan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia jadi proses tu lambat. Maka Allah kata kadang-kadang kamu kena pilih untuk berkeseorangan. You have to be alone untuk menjalani petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lumrah. Dan memang tak pelik pada akhir zaman pada hari ini, perasan ke tidak? Orang yang mengikuti hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taqwa, saya kata dengan taqwa kat sini, sebab nanti ayat selepas nanti kita akan sampai fa iyaya fattaqun. Allah dah sebut. Mengikuti petunjuk dengan taqwa tak ramai. Tak ramai. Hari ini yang ramainya siapa? Yang ramainya adalah orang yang mengaku mereka percaya kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
tetapi mereka tidak mengikuti dengan takwa. Ramai orang boleh mencanangkan diri mereka telah percaya kepada Al-Quran. Ramai daripada kalangan kita, saya rasa saya dah terkesan dengan Quran. Kecek boleh. Kebetulan Pok Ya contoh dia tengah hangat lah ni kan. So kita ambil bahasa Pok Ya hari ni. Kan? Kita nak canangkan orang, nak bagi tahu pada orang yang kita ikut Quran, kita terkesan dengan Quran, kita rasa kita dah kita percaya pada Quran, kita senang nak bagi tahu. Tapi an act tells everything. Tindakan kita yang akan menentukan sama ada benar-benar tak kita sahut tabi'ah dekat sini. Percaya, kita boleh kata dalam hati kita percaya, dekat mulut kita percaya, tapi tindakan akan membuktikan segala-galanya. Tindakan akan membuktikan segala-galanya. Maka bila Allah kata tabi'ah, dia melengkapkan iman. So iman yang kita percaya pada hari ini ataupun yang kita faham pada hari ini just percaya dekat hati, kita isytihar dengan mulut. Tapi dia tidak cukup, dia kena tambah dengan satu lagi added value yang sangat mahal. Dia kena bersama dengan kepercayaan dekat mulut, dengan dekat hati, kena hadir dengan tindakan. Kena hadirkan dengan tindakan. Maka dekat situ akan kita dapat capai tabi'ah dekat sini. So ini mesej besar. Di samping Allah kata bukan sekadar percaya tapi kena ikut. Yang kedua, Allah nak gambarkan umat akhir zaman yang mengikuti, bukan sekadar percaya, yang mengikuti Al-Quran dia tak ramai, dia sikit. That's why sirah yang asas sepatutnya nak minta ramai-ramai masuk, tapi Allah gambarkan man tabi'ah, jadi singular dekat sini. Sebab hakikatnya akhir zaman yang berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut dengan sungguh-sungguh dengan takwa, mereka tak ramai. Mereka ni sedikit. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan saya boleh ringkaskan yang ayat penutup ini gift daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang ikut, bukan sekadar percaya, yang ikut Al-Quran, Allah kata the gift ataupun hadiah yang aku akan berikan pada mereka adalah mereka tak akan rasa takut dan mereka tidak akan rasa sedih. Tetapi Allah tak kata dah not totally kamu tidak akan rasa sedih dan takut. Kamu still akan rasa takut, kamu still akan rasa sedih, tetapi kamu boleh kawal benda tu. So penutup bagi cerita ini yang saya nak cerita sampai ayat 4 hari ini adalah, sebab tu saya kata hashtag ta'akilun tu, pasal akal. Saya tak nak cerita sangat sebab dia akan jadi anti climax nanti. Sebab anda tak tahu apa kesinambungan ta'akilun dekat sini. Sebab ta'akilun ni sangat memainkan peranan untuk kita menentukan kita takut ke tidak, ataupun kita ni sedih ke tidak. Akal memainkan peranan yang sangat penting. Akal tu apa? Kita akan bincang nanti. Hari ni kita sambung ayat baru. Lepas kita bincang ayat 38 sebelum ini, kita sambung ayat terbaru hari ini 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah sebut, dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Saya nak anda faham, bila anda baca ayat ini, dia bukan merujuk kepada sebuah comparison ataupun sebuah perbandingan. Sebab bila ke atas tu Allah kata siapa yang ikut, aku akan anugerahkan gift, hadiahkan dengan rasa tak takut dan rasa tak sedih. Tapi directly after that, ayat seterusnya 39, Allah menyebut barang siapa yang kafaru dan kazzabu, yang kufur kepada Allah dan berbohong. Kazzabu ni maksudnya berbohong ataupun mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kita tengok sequence, ramai orang akan beranggapan 38 dan 39 adalah ayat untuk compare. Ayat untuk membandingkan. Tapi kalau kita teliti sungguh-sungguh, ayat ini bukan untuk comparison. Ayat ini nak membuktikan bahawasanya ada beza antara orang yang percaya dan orang-orang yang mengikut. Sebab ada je orang yang percaya, tetapi mereka kazzabu. Faham? Mereka tak kufur, tapi mereka kazzab, mereka mendustakan benda tu. Sebagai contoh, mereka percaya Quran ni adalah the sources of guidance yang sangat bagus, satu sumber hidayah yang terbaik. Dia percaya semua setiap isi Quran ni kita kena ikut. Dia percaya kena ikut, tetapi mereka tak ikut. Maka di situlah berlaku pendustaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata benda, konsekuensi bagi benda tu, ulaika ashabun nar. So hari ni, ayat ini bukannya untuk compare, tapi adalah sequel daripada ayat sebelumnya. So bukan Allah kata kalau kamu tak ikut, kamu kena neraka. Dia bukannya ayat pasal comparison. Dia adalah sequel daripada benda tu.
Sebab Allah nak jelaskan, kamu tak cukup dengan kamu kena percaya sahaja, tapi kamu kena tambah dengan satu lagi added value adalah iaitu ikut benda tu. Kamu kena ikut benda tu. So Allah kata kat sini, kalau kamu percaya tak cukup, kamu kena ikut. Sebab ada je orang percaya mereka kufur kepada Allah. Ada je orang yang percaya tapi mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara macam mana? Mereka baca dalam Quran suruh salat, tapi pada hakikatnya mereka tidak salat. Mereka percaya dalam Quran suruh tunaikan zakat, tapi mereka tidak tunaikan zakat. So di situ datang pendustaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena takut benda ni. Sebab ramai orang hari ini boleh mengaku mereka beriman. Saya dah Islam, saya telah melafazkan kalimah syahadah. Maka mereka rasa tenang. Mereka rasa macam, oh tak perlu dah benda ni. Mereka tak ambil serius kepada amalan-amalan kehidupan seharian mereka. Maka Allah sangat strict dalam ayat ini. Allah kata, kamu tidak boleh declare kamu akan jadi ashabul jannah kalau kamu sekadar percaya. Tapi syarat dekat sini adalah kamu kena percaya dan ikut benda itu. Okey? Dapat dia punya highlight dekat sini. Okey. Seterusnya, ayat seterusnya directly, sebab ayat ni tak banyak syarahan dia. Directly lepas Allah cerita walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, Allah tidak bertangguh untuk datangkan satu study case. Ini study case. Ini adalah permulaan cerita pasal Bani Israel. Soalan, Bani Israel diturunkan pada Nabi mana? Nabi Israel. Bani Israel diturunkan kepada Nabi Isa. Oh, salah. Nabi Yaqub pun salah. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Bani Israel. Okey, baik. Sebelum kita bincangkan lagi dalam pasal Bani Israel ni, kita baca ayat ni dulu. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Allah, ayat ni saya tak tahu lah, panjang. Saya rasa nota saya sahaja satu muka surat ayat ni saja. Okey. First sekali kita kena highlight kan Allah kata, kita baca terjemahan dulu. Wahai Bani Israel, kalau anda perasan dekat sini, kalau kita guna ya Bani, kalau ada ya dekat depan tu, itu tanda sayang. Itu tanda sayang. Kalau kita cakap, contohnya kita panggil apa, kita panggil isteri kita dengan nama je, itu tanda tak sayang kan? Kita sayang. Kadang-kadang kita biasa panggil dia ayang, tiba-tiba kita panggil nama je. Kadang-kadang kita pelik, kepelikan tu berlaku. Jadi maknanya bila pelik tu kadang ada perubahan pada emosi. Tapi dekat sini Allah menggambarkan sayangnya kepada Bani Israel. Allah menggunakan ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Ada wahai dekat sini. Sebagai tanda Allah sayang lagi kepada Bani Israel ni. Dan Allah perintahkan udhkuru ni'matiyallati. Uzkuru ni'matiyya. Allah perintahkan udhkur, kenanglah ataupun ingatlah. Zikirkanlah ataupun zikirkan nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. An'amtu alaikum. Perasan tak bila kali terakhir sebelum anda sampai ayat ini anda dengar perkataan an'amtu? Ini surah kedua. Yes, siratal ladzina an'amta alaihim. So bila dalam Quran anda mendengar an'amta ataupun an'amtu, ia merujuk kepada satu nikmat yang besar. Dia bukannya satu nikmat yang biasa. Dalam surah Al-Fatihah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat. Dan nikmat itu berupa siratal ladzina an'amta alaihim. Yang satu jalan yang kau kurniakan nikmat kepadanya. Dan kepada Bani Israel ini Allah telah makbulkan doa tersebut dan Allah berikan an'amtu alaikum. Aku berikan kamu nikmat yang besar, bukan sekadar nikmat sahaja, tapi nikmat yang besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala first kali dalam ayat ini Allah kata, wahai Bani Israel, kamu kenang balik, kamu ingat balik nikmat Allah kepada kamu yang besar tu. Bani Israel diberikan berbagai-bagai nikmat, tuan sekalian. Terlampau banyak nikmat Allah berikan kepada Bani Israel. Tetapi hakikatnya, dan selepas itu kau perasan, sepatutnya bila Allah perintahkan untuk ingat, dan bila kita, macam contoh kalau kita buat salah, cerita ni pasal Bani Israel ni dia buat salah, jadi Allah perintahkan untuk ingat balik untuk ingat balik nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya anak buat salah, sebagai contoh kan, kalau anak kita buat salah, kita biasakan buat apa?
Biasanya lah kalau anak kita buat salah. Kebetulan ada anak kecil dekat sini. Biasanya kalau adik buat salah, biasa mak buat apa? Tegur kan? Allah, bagus mak dia. Tegur. Lepas tegur buat apa? Okey. Biasa kalau kita buat salah, kita akan tegur. Dan biasanya kadang-kadang teguran bukan pada anak kecil ni tadilah. Biasa teguran ni biasa kadang-kadang kita dengan nada yang tegas, kan? Kadang sebab kita nak beri peringatan kepada dia. Dan kita beri dengan nada yang tegas supaya orang tu memberikan perhatian. Tapi saat ini Bani Israel telah melakukan the hardcore criminal. Sangat besar kriminal yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Tetapi seruan Allah di awalnya masih tidak menambahkan macam seolah-olah nak marah. Rasa tak? Allah tak marah lagi. Dia buat perkara yang besar, sangat besar. Tetapi Allah tak marah. Dan Allah seru balik dalam keadaan bentuk seruan. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati. First, Allah jemput untuk ingat balik kepada nikmat Allah berikan kepada kamu. Yang nikmat yang besar aku berikan kepada kamu. Allah jemput untuk ingat. Zikir. That's why lah, perasan tak Allah sebut dalam Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Barang siapa yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, hati akan jadi tenang. Saya rasa kalau kita baca ayat ni, kita rasa tak pelik kenapa Allah kata jaminan bagi orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Sebab apa? Once kita belajar untuk ingat balik nikmat Allah kepada kita, di situ kita akan belajar untuk bersyukur. Dan bila mana hati bersyukur, kita akan rasa cukup segala benda Allah berikan pada kita, dan kita tidak lagi sesak dengan dunia. Sebab prasyarat untuk tidak rasa sesak dan tersesak dengan dunia adalah kita kena belajar untuk bersyukur terlebih dahulu. So bila kita kenang balik nikmat Allah berikan kepada kita yang banyak dan terlampau banyak pada hari ini, infinitif nikmat Allah berikan kepada kita, maka kita akan belajar untuk bersyukur. Maka dengan syukur ini kita akan tambah kita akan dapat rasa ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini peranan zikir. So zikir tidak semestinya kita kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir juga boleh jadi dalam bentuk kita kenang balik nikmat Allah berikan kepada kita. Tengok balik rezeki, nikmat mata, telinga, hidung, bukan tu saya nak sebut. Rezeki, nikmat penglihatan, menghidu, mendengar yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, itu adalah priceless nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terkira harganya. Kalau kita hilang pendengaran, tidak ada jaminan harga boleh membantu pendengaran itu kembali. Kadang-kadang success operation maka mampulah untuk berikan pendengaran itu semula. Tetapi untuk dapat seperti mana original barangkali tak mampu. Kalau orang hilang pendengaran, dia kena pakai device tu kan, dekat telinga. Kalau orang dah mula Allah tarik penglihatan dia, maka dia kena tambah satu lagi bantuan, kena pakai cermin mata. Kan? Tapi bukan tanda kat sini Allah tarik nikmat. Bukan. Yang pakai cermin mata tu. Bukan tanda Allah tak sayang. Allah sayanglah tu. Tetapi mudah-mudahan kita nak kata macam mana, Allah sayang tu tanda Allah sayang. Allah tarik sedikit supaya kita beringat dan sebagainya. So kadang-kadang kita boleh jadi zikir ni boleh jadi dalam bentuk kita kenang balik nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nikmat Allah beri ini, kadang-kadang ada benda yang tidak mampu kita beli dengan wang ringgit pun, teman sekalian. Ada kala yang tak mampu kita beli dengan wang ringgit. Rezeki untuk membaca Al-Quran. Sebab saya boleh katakan antara ayat yang kita akan bincang hari ini, antara konklusi besarnya adalah betapa pentingnya kita mendekati Al-Quranul Karim. Sangat penting kita mendekati Al-Quranul Karim. Bukan sekadar kita baca, tapi kita kena memahami Al-Quran. Sebab ada orang yang mereka declare mereka baca, tapi dalam masa yang sama Allah declare mereka menjual beli dengan Quran. Mereka menjual dan mereka membeli ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan menjual ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan harga yang thamanan qalila. Sangat murah nilainya. Bukan maknanya mereka membeli ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang tergantung kat dinding itu dengan harga yang murah, tidak. Tapi maksud dekat dalam ayat ni adalah ayat Allah ini dipandang dengan harga yang sangat murah. Sampai mereka boleh gadaikan sama ada mereka nak ambil ataupun mereka nak tolak. Sampai tara tu umat yang mengaku mereka membaca Al-Quran, tapi beware, ada dalam satu kelompok ini mereka membaca Al-Quran, mereka tahu kebenaran Al-Quran, tetapi mereka meletakkan nilai Quran ni thamanan qalila, harga yang sangat murah. So bila harga sangat murah, contoh kalau anda beli barang dekat rumah kan, anda beli dengan harga yang murah, kalau rosak pun anda tak rasa macam apa, anda tak rasa sayang, anda tak menangis pun kan. Sebagai contoh, iPhone anda rosak.
Anda beli tu anda kena guna 2-3 tahun gaji pula. 2-3 bulan gaji nak beli iPhone. Tapi bila rosak, macam mana perasaan anda? Anda hilang selera makan 3 hari, 3 malam. Sebab anda terfikir macam mana nak beli iPhone yang baru. Anda hilang mood anda sebab iPhone anda rosak. Setara itulah kesan emosi pada benda yang anda sayang, anda laburkan dengan harga yang mahal. Bila dia rosak, anda jadi macam tak keruan, hilang punca dan sebagainya, frust menonggeng dan sebagainya. Tapi cuba bayangkan benda tu murah je. Cuma benda tu murah. Sebagai contoh, benda yang murah, pen. Pen. Betul juga tu. Pen. Kalau hilang, tak ada dah menangis cari pen, kan? Contohnya datang kelas tadabbur center, hilang pen. Kawan sebelah curi. So hati-hati dengan kawan sebelah anda. Pencuri pen barangkali. Nauzubillah, tidak, gurau-gurau aja. Kan? Hilang pen. Kita dalam kepala kita, oh murah je aku beli 80 sen. Pen 80 sen, kilometriko 80 sen. Apa barang? Hilang 80 sen, sedekah je lah. Tapi iPhone hilang, tak ada nak kata sedekah. Tapi bila pen hilang sebatang yang 80 sen tu, kita rasa macam, tak apa, aku beli baru. Sebab murah punya pasal. Maka Allah tegur, dalam ayat akan datang nanti Allah kata, ada manusia yang mereka kata mereka percaya pada Quran. Mereka percaya Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada beberapa tindakan mereka meletakkan Al-Quran dengan harga yang sangat-sangat murah. So mereka ikut suka dia je. Nak ambil bila-bila pun boleh. Nak ambil sekarang pun boleh, bila-bila pun boleh. Kan? Macam barang kat rumah lah, kita beli barang yang mahal-mahal. Kalau kita kena pre-order benda tu, kalau boleh kita nak cepat-cepat sampai kan? Cepat-cepat kita nak ambil. Cepat-cepat kita nak. Kalau dia kata, bos saya boleh hantar dalam masa 3 hari lah. Barang tu berpuluh ribu kita beli. So dia kata saya boleh hantar ke tempat rumah anda dalam masa 3 hari. Kadang-kadang anda tak sabar. So bos tak apa, saya boleh saya ambil sekarang juga. Kita sanggup untuk lakukan apa saja sebab kita tahu nilai dia, mahal dia. Okay. So kalau benda murah ni, sampai bila-bila pun tak apa. Tak. Sampai tak sampai pun tak kisah. Jadi ini gambaran Allah Subhanahu Wa Taala nak tegur kita. So kat sini Allah kata, zikir kat sini Allah kata, sambungan ayat tadi Allah kata, wahai Bani Israel, kenang balik nikmat Allah berikan. Dan antara the biggest gift yang Allah berikan kepada manusia pun benda. Apa biggest gift yang Allah berikan pada kita hari ini? Have you ever realized that? Ada satu gift yang sangat besar Allah takdirkan kita berada sekarang ini. The biggest gift yang Allah berikan kepada kita saat ini, hari ini adalah Allah takdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara automatik jadi umat Nabi, kita diberikan Quranul Karim. Kita jadi umat terakhir sekarang ni. Kita di fasa umat yang terakhir. Kita bukan umat Nabi Adam, umat yang awal-awal. Kita umat yang terakhir tahun sekarang ni. Yang tinggal kat muka bumi ni, menanti akan bertemu dengan hari kiamat nanti. We are the last ummah. Kita umat yang terakhir. So among manusia yang Allah ciptakan dekat dunia ni, Allah pilih kita semua ni untuk jadi umat yang terakhir yang diberikan Al-Quran kepadanya. Yang Al-Quran itu pula dibawa oleh orang yang Allah sangat sayang padanya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah gift yang paling besar Allah berikan kepada kita sekalian. So kalau kita nak reflect ayat ini, yang ni menarik. Saya nak tanya anda, bila anda baca ayat ni, apa yang anda rasa? Tambah-tambah Allah sebut kat sini, awal-awal lagi Allah cerita pasal Bani Israel. Perasan tak bila kita sampai je cerita Bani Israel ke, cerita pasal orang yang buat salah ke, kita akan kata, oh ini cerita pasal dia. Oh mereka yang tak mau ikut perintah Allah SWT. Ni yang tak nak ikut petunjuk daripada Allah SWT ni. Tapi anda kena ingat, ada satu cerita daripada siapa ni, Abu Dhar. Ada cerita tentang Abu Dhar dengan Muawiyah. Abu Dhar dengan Muawiyah ni, satu hari Abu Dhar dia membacakan ayat surah At-Taubah tentang pasal manusia akhir zaman ni ataupun Muslim pada hari ini kuat menyimpan emas dan menyimpan perak. Ayat dia macam mana? Astaghfirullahalazim. Walladzina, astaghfirullahalazim. Ayat dia surah At-Taubah. Saya tak ingat berapa. Walladzina yaknidhu az-zahaba wal fiddah. Tak silap saya. Ayat dia ada ayat sebelum dia pasal ya ayyuhalladzina amanu, tapi tengah-tengah dia Allah kata walladzina yaknidhuna az-zahaba wal fiddah. Ada umat zaman manusia Muslim pada hari ini, mereka suka menyimpan harta, menyimpan emas. So Abu Dhar membacakan ayat ini kepada siapa tadi? Muawiyah. So dibacakan kepada Muawiyah. Muawiyah, aku nak bagi tahu kepada kamu, aku dapat satu ayat daripada surah At-Taubah
yang menceritakan muslim pada hari ini kuat sangat menyimpan emas dan perak, which mean kuat menyimpan harta sampai lupa untuk belanjakan kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa respon Muawiyah bila dia dengar Abu Dhar membacakan ayat ini kepadanya? Muawiyah mengatakan, dia kata ini cerita pasal Allah turun kepada ahli kitab dan Nasrani. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ini cerita pasal Yahudi dan Nasrani, bukan cerita kitab. So apa respon Abu Dhar? So kalau kita membaca tadi, for sure lah kata ini cerita pasal sebab ayat ni, kalau anda buka surah At-Taubah, saya tak ingat apa. Ayat ini menceritakan pasal ahli-ahli agama daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Sebab pada zaman mereka, orang-orang agama lah yang paling kaya pada zaman mereka. Orang Yahudi dan Nasrani yang paling kaya, yang memegang the richest person pada zaman mereka adalah orang ataupun orang yang berkecimpung dalam bidang-bidang agama, ahli agamawan belaka. So Allah tegur dalam ayat ini, ahli-ahli agama ni mereka banyak menyimpan harta, antaranya daripada emas dan perak, sampai mereka lupa untuk keluarkan kembali pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Muawiyah bila dengar ayat ni, dia kata ini bukan ayat kena pasal kita. Ini ayat cerita pasal dia lah ni, ahli-ahli agama yang tidak mahu membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kerap sangat menyimpan emas dan perak ni. Maka Abu Dhar bila mendengar respon daripada Muawiyah tadi, dia pun membalas dengan ayat ini. Dia bukan ayat daripada Al-Quran, dia kata macam ni, nazalat fihim, diturunkan kepada mereka, ibratan lana. Walaupun hakikatnya ayat ini diturunkan untuk mereka, tetapi ianya pengajaran untuk kita. So sepatutnya bila kita membaca ayat ini, kaedah interaksinya adalah kita bukan kata ini salah Bani Israel. So ada orang bila dengar cerita Bani Israel, apalah dia ni buat macam ni. Diturunkan kitab Taurat pada zaman dia, diturunkan Nabi Musa pada zaman dia, apalah tak nak ikut lagi petunjuk daripada Allah SWT. Diberikan nikmat pada mereka, kenapalah mereka tidak mahu bersyukur? So kita salahkan, kita blame Bani Israel. Sedangkan Allah perintahkan kita baca ayat ini reflect pada diri kita. Anda perasan tak, cerita Nabi yang paling banyak dalam Quran cerita pasal Nabi apa? Nabi Musa AS yang berhadapan dengan Bani Israel. Dan saya rasa, dan saya percaya, kenapa Allah hikmah, Allah banyakkan cerita Nabi Musa dalam Al-Quran, dan kebetulan Musa berhadapan dengan Bani Israel. Sebab apa? Sebab pada Bani Israel banyak study case yang dapat membantu kita untuk menjadi umat yang terbaik. Pada Bani Israel ada banyak sangat study case yang Allah munculkan dalam Quran supaya kita ambil ibrah daripadanya. Dan dengan cara itu Allah kata, dengan kamu ambil pengajaran daripada cerita Bani Israel ini, kamu akan jadi umat yang terbaik pada zaman kini. Apa yang Bani Israel buat, jangan kamu buat. Itu je syarat dia. Sebab itu Allah munculkan cerita Bani Israel dan Nabi Musa AS banyak dalam Quran, supaya kita jadikan sebagai study case untuk kita menjadikan diri kita ni dan masyarakat kita kepada masyarakat yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, masyarakat yang terbaik pada zaman kini. Sebab itu dia scattered dan banyak dalam Quran cerita Nabi Musa AS. Okey? Okey, sambung. Wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Allah kata, kamu tunaikan janji kamu kepada aku, and then aku akan tunaikan janji aku kepada kamu. Persoalannya, apa janji kita kepada Allah? Kat sini Allah kata, kamu tunaikan janji kamu kepada aku, which mean tunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. By then Allah kata, barulah kau akan tunaikan janji aku, yang ini Allah, kepada kita wahai manusia. Ada dua persoalan kena jawab kat sini. Apa janji kita kepada Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, apa janji Allah kepada kita? Itu. Okey, jawab soalan pertama dulu. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Menyembah Allah. Daripada ayat mana? Ya, buat? Bukan, okey. Bukankah kita pernah berjanji pada Allah, alastu bi rabbikum? Qala bala syahidna. Kita nak mengaku Allah ini Tuhan kita. Kita nak mengaku Allah ini Tuhan yang selayak kita sembah kepada Allah. Maka tunaikan janji kamu kepada aku. So kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan kita nak menyembah Allah, kita nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, once kamu menunaikan janji kamu kepada aku, maka aku akan tunaikan janji aku kepada kamu. So apa janji Allah pada kita pula kalau kita melaksanakan perintah Allah? Kita menjadikan Tuhan sebagai tempat kita melakukan ibadah. So apa janji Allah pada kita pula lepas tu? Tak tahu. Apa Allah akan berikan kepada manusia yang bila mana mereka menunaikan janjinya kepada Allah, apa janji Allah pula kepada kita? Syurga.
Itu nombor 2. Itu betul. Tapi nombor 2. Tapi ada nombor 1. Dalam ayat tu kita dah bincang dalam surah Al-Baqarah, kalau anda ingat. Bukan. Syurga tu nombor 2. Allah akan berikan jannah. Tapi yang pertama benda, sebab syurga untuk dekat akhirat, tapi Allah ada sebut pasal jaminan dekat dunia. Pasal apa? Apa? Bukankah Allah pernah berjanji kalau kita menjadikan Allah sebaik-baik tempat sembahan dan kita ikut Al-Quranul Karim, Allah kata kamu boleh makan daripada atas dan bawah di dunia. Ingat lagi tak ayat tu? Yang Allah kata kamu kalau boleh makan dekat sini adalah rezeki. Kamu boleh dapat rezeki daripada atas dan daripada bawah. Segala-galanya milik kamu. Tapi dengan syarat kamu kena jadi orang yang takut terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iyaya farhabun. Jadikan Allah ini satu-satunya tempat kamu jadikan tempat takut, tidak pada benda lain. Tapi tak cukup dengan farhabun, kamu kena jadi orang yang fattakun juga. Ada beza dekat sini, farhabun dengan fattakun. Saya akan bincangkan lepas ini. Tapi ada 2 janji Allah kepada kita. Once kamu jadikan Allah tempat kamu bergantung, tempat kamu menyembah, maka yang pertama Allah akan kata, aku akan berikan rezeki daripada atas dan bawah kepada kamu. Which means dunia akan ditundukkan kepada kamu. Itu janji Allah dekat dunia. Yang kedua, Allah kata, aku akan rezekikan kamu syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita dah baca ayat ni sebelum ni. Allah akan rezekikan syurga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Saya dah bincang kepada anda sebelum ini. Maka ini gambaran, Allah kata kalau kamu tunaikan janji kamu kepada aku, maka aku akan jadi orang yang menepati janji, aku akan tunaikan janji aku kepada kamu. So tugas kita mudah, follow Quran, jadikan Allah tempat kita bergantung dan Allah ni sebagai Tuhan, Allah akan tunaikan janji Allah kepada kita. Dan kalau anda perasan, ayat bawah nanti anda akan jumpa wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada ayat nanti kat bawah. Ni antara simbolik. Bila kita baca ayat ini, Allah kata Allah akan tunaikan janji Allah kepada kita, dan antara janji Allah pada kita adalah Allah akan berikan dunia kepada kita. Dunia akan ditundukkan pada kita. Anda perasan tak Allah kata wa aqimus salah wa atuz zakah? Kan lepas solat tu Allah kata tunaikan zakat. Kan perasan dalam Quran banyak digandingkan aqimus salah dengan wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Kenapa, pernah terfikir tak kenapa 2 ini digandingkan? Kenapa 2 ini digandingkan? Sebab siapa yang mampu tunaikan zakat? Saya nak tanya anda. Siapa yang boleh menunaikan zakat? Orang yang mampu kan? Orang yang mampu, yang ada kelebihan rezeki, yang dia bukan tergolong dalam golongan asnaf, maka dia boleh memberikan zakat. So, tapi apa kaitan dengan solat? Macam mana solat boleh menyebabkan dia mampu menunaikan zakat? Sebab apa? Dengan solat, ini anda jot down, di sini penting. Dengan solat, manusia akan menjadikan Allah tempat dia bergantung dan tempat dia menyerah diri. Dengan solat. Dengan solat, dia akan menjadikan Allah tempat dia bergantung dan menyerah diri. So bukankah janji Allah kata once kamu tunaikan janji kamu, aku akan tunaikan janji aku kepada kamu. So lepas itu Allah kata, okay, so now sekarang kamu dah tunaikan janji kamu, so aku nak tunaikan janji aku pula kepada kamu. Which mean aku akan rezekikan kamu seisi dunia kepada kamu. Aku akan tundukkan dunia kepada kamu. So subliminal message kat sini adalah siapa yang tunaikan solat dengan ikhlas, Allah akan tundukkan dunia untuk dia. Dalam masa yang sama, Allah akan murahkan rezeki untuk dia. Mereka tidak akan mengalami masalah kekurangan harta sebab Allah telah tundukkan dunia kepadanya. So bila Allah tundukkan dunia kepadanya, Allah murahkan rezekinya, maka Allah berikan dia kemampuan untuk menunaikan zakat. Nampak tak sequel dia? Dan perasan ke tidak, surah Al-Baqarah di awal dimulakan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah kata beriman kepada perkara ghaib, tunaikan salat dan belanjakan harta apa yang telah aku berikan kepada kamu. Allah kata mimma razaqnahum. Sebab rezeki ini Allah kata dengan kamu tunaikan salat, aku akan rezekikan kepada kamu dan kamu kena belanjakan balik benda yang telah aku rezekikan kepada kamu. Allahu akbar. So kita sekarang keep wondering macam mana Allah nak murahkan rezeki, Allah nak berikan kita harta yang kita tak guna gulana dengannya, yang kita rasakan dunia ditundukkan pada kita. Bila dunia ditundukkan pada kita, tak semestinya kita ada jutaan ringgit dalam akaun. Tak semestinya maknanya adalah kita ada banyak duit, mampu beli kereta yang banyak. Bukan maksudnya bila Allah tundukkan dunia, kita ada benda ni semua.
Kadang-kala tundukkan dunia tak perlu ada sejuta ringgit pun, kadang-kadang dengan 10 ringgit kita akan rasa cukup. Dan dengan cara itu Allah kata, bila kita rasa 10 ringgit tu cukup, tu tandanya kita telah tundukkan dunia dan Allah telah tundukkan dunia kepada kita. Sebab hari ni once kita rasa macam dunia ni bukan di bawah kita, bukan di tangan kita saja, kita rasa macam bila time duit tak cukup, kita rasa gundah gulana, betul? Kita rasa macam tak tenang. Kadang-kadang bila Allah dah rezekikan duit tapi rasa tak cukup dan sebagainya. Sebab dunia masih kita letakkan di hati. Tapi Allah pesan, dunia ni letak dekat mana? Dunia ni letak dekat tangan. Dunia ni mata'. Ingat lagi tak perbincangan mata' sebelum ni? Letakkan benda yang kita tak enjoy pun benda tu. Mata'ud dunia. Dunia ni jadikan sebagai mata' sahaja. Kita macam ambil span tu kita tak pernah pun kita rasa macam apa? Kita enjoy pegang span, ada? Kita rasa hobi nak pegang span basuh pinggan. Oh, gembiranya pegang span basuh pinggan. Tak. Anda tahu manfaat yang anda boleh dapat daripada span tersebut, tapi anda tak enjoy dengan span tu. So jadikan dunia macam span basuh pinggan. Yang anda tahu manfaatnya, yang anda boleh manfaatkan dekat dunia ni, tapi jangan jadikan dia sebagai benda yang anda enjoy sampai hati anda tak mahu melepaskannya. Okay? Just letak kat tangan dunia ni. Okay? So sebab itulah orang yang menunaikan salat, dia mampu menunaikan zakat. Sebab dunia telah ditundukkan kepadanya. Sebab Allah telah tunaikan janji Allah kepada manusia yang beriman kepada Allah, yang meletakkan Allah sebagai punca utama dan tempat keberuntungan yang paling tinggi. Okay? Sambung. Dan Allah kata ufi bi'ahdikum. Menariknya Allah kata ufi bi'ahdikum, ianya majzum. Dalam bahasa Arab ufi ni majzum. Dia orang kata apa, bila dia majzum ni adalah isyaratul lil jawab. Maknanya kat sini if dan only if. Mereka kata macam tu lah. Majzum ni if and only if. Macam tu. If and only if apa benda? Kamu kenang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kamu tak kenang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata kamu akan dapat problem untuk aku tunaikan janji Allah kepada kamu. Itu masalah dia. So kat sini kamu nampak, oh macam okey je aku nak dapat Allah tunaikan janji pada aku. Tapi Allah kata beware, dekat sini ada majzum, Allah highlightkan dekat sini, iaitu ufi. Ufi maksudnya adalah if and only if kamu tunaikan janji Allah kepada janji kamu kepada Allah, barulah Allah akan tunaikan janji Allah kepada kita. Which means dia tidak pernah jadi special case. Tahu special case? Special case sebagai contoh macam ni. Kamu tak tunaikan janji kamu kepada Allah, tiba-tiba Allah nak tunaikan janji Allah kepada kamu. Macam ni. Tiba-tiba special case. Tak boleh. Di mana kat sini if and only if kamu tunaikan janji kamu kepada Allah, barulah Allah akan tunaikan janji Allah kepada kamu. If and only if. Tahu if and only if kan? Hanya senya macam tu. Dia akan berlaku macam tu. So, kalau kamu belum lagi tunaikan janji kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu akan hadapi problem untuk Allah tunaikan janji Allah kepada kamu. Jelas dah? Sebab itu ada ufi bi ahdikum. Wa iyaya farhabun. Ya Allah, yang ni menarik. Anda perasan tak? Ingat tak lagi saya katakan, Bani Israel telah melakukan the hardcore criminal. Dia telah melakukan jenayah yang sangat besar. Tetapi Allah memulakan dengan kasih sayang. Ya Bani Israel, Allah jemput dia, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bahasa Allah sangat indah. Kepada pesalah pun Allah masih lagi menjemput. Tolonglah aku jemput kamu, ingat balik, kenang balik nikmat Allah kepada kamu. Dan Allah jemput balik, tolonglah tunaikan janji kamu kepada aku, and then bawa ke tunaikan janji aku kepada kamu. Dan last kali baru Allah tutup dengan ketakutan, dengan ancaman, dengan Allah kata wa iyaya farhabun. Perasan tak? Dia punya sequel dia bawa dengan baik, dimulakan dengan baik, menjemput, nampak sangat baik, tapi penutupnya keras. Wa iyaya farhabun. Allah minta kita takut hanya senya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu tamparan kepada para dai pada hari ini, yang terlampau gairah dan sibuk untuk menakut-nakutkan orang kepada menakut-nakutkan Allah di mata orang. Hari ini dia kata, oh takutlah kepada Allah. Seruan mereka yang pertama adalah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah ajar kita the best method of dakwah adalah first kali jemput mereka kembali untuk kenang balik nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana mereka nak takut pada Allah kalau mereka tak belajar bersyukur terlebih dahulu? Anda tak buka lagi ruang penerimaan dia kepada Allah. Anda tak buka lagi ruang penerimaan dia untuk belajar untuk bersyukur. Tiba-tiba nak pesan, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Hari ini ramai kan pendakwah kita, bukanlah pendakwah kita lah, adalah segelintir pendakwah yang terlampau gairah untuk menakut-nakutkan manusia. Takutlah azab neraka yang panas.
Yang berdegar ni, kau cakap bergegar ni dia. Oh. Cakap ya Allah. Dia lah paling semangat. Tak salah menyampaikan sedemikian. Tetapi Allah ajar kita, macam mana kamu nak menyentuh, kamu nak melembutkan hati orang yang keras dengan anda bawa pendekatan yang keras. Kamu tak akan dapat mampu melembutkan hati yang keras dengan kamu memulakan dengan keras. Nak keras tu boleh, tapi kalau kamu mulakan dengan keras, kamu tidak akan melembutkan hati yang lembut. Kamu tak akan mampu untuk melembutkan hati untuk lembut. Hati yang keras. Melembutkan hati yang lembut pula. Melembutkan hati yang keras. Kamu tak akan mampu. Dengan awal-awal lagi kamu dah memulakan dengan kekerasan, dengan ketakutan. Sedangkan Allah kata, kenang balik kasih sayang Allah kepada kamu, so hati akan lembut. Allah mulakan untuk melembutkan hati dengan kenang balik kasih sayang Allah, kenang balik kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. And then Allah peringatkan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah penutupnya dengan ketakutan. Nampak tak? So ini sequel dia. Setara Bani Israel yang buat jenayah besar pun Allah guna metod setara ni. Ini kan manusia yang just buat salah apa benda je. Manusia buat salah sikit, sebagai contoh tak baca Quran. Tapi kita kata takutlah pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Punya berdegar kita cakap takutlah pada azab Allah. Orang tu pun tak baca Quran sehari, tapi kita duk beri ancaman pada dia macam dia buat dosa yang memang kau kena neraka dah. Ini setara Bani Israel yang buat sebesar-besar kesalahan, Allah masih menggunakan metod pendekatan untuk kenang balik. Very very lean, sangat-sangat lembut Allah gunakan. Allah kata kenang balik, ingat balik janji kamu kepada aku akan tunaikan janji aku kepada kamu, and then wa iyaya farhabun, dan kepada aku saja kamu kena takut. Tu je hebat Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah kita tak akan mampu menandingi Ar-Rahmannya Allah Subhanahu Taala sampai bila-bila. Sebesar mana pun dosa kita, segunung mana pun dosa kita, sebukit mana pun dosa kita, kumpulkanlah segala bukit dalam dunia ni dan kita nisbahkan itulah dosa kita, tak akan pernah menandingi mercy ataupun kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Ar-Rahmannya Allah terlampau besar, takkan dapat mampu dikalahkan dengan apa jua kebesaran yang ada dekat dunia ni. Takkan dapat mampu kalahkan. Okay? So kita boleh faham dekat sini, antara saya ringkaskan konklusi bagi hari ini adalah, first kali untuk kita kembali kenang balik, untuk kita kembali untuk kuatkan kita punya langkah untuk membenarkan janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, first step belajar untuk bersyukur. Untuk kita memperkuatkan langkah. Sebab hari ini, saat ini, saya kata saat ini barangkali kita telah membenarkan janji, tapi kena ingat, selagi tak mati, selagi tu kita tak tahu apa kesudahan perjanjian kita dengan Allah SWT. Selagi tak mati, selagi tu kita takkan tahu adakah sebenar-benarnya kita telah benarkan janji kita kepada Allah SWT. Allah je Maha tahu, dalam ilmu Allah SWT. Sebab Allah tidak pernah terikat dengan masa. Allah akan tahu kita akan mati dalam keadaan apa. Allah akan tahu kita mati dalam keadaan kita benarkan janji ke ataupun kita bukti janji pada Allah SWT. Allah tidak terikat dengan masa. Allah tahu perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Maka kat sini kita kena minta pada Allah SWT, first step untuk kita kekal istiqamah dalam menunaikan janji, first step adalah learn to appreciate. Learn untuk belajar untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan cara itu saja Allah kata kamu akan dipermudahkan untuk membenarkan janji kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dengan zikir, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kamu akan dipermudahkan untuk benarkan janji. Saya rasa saya pernah cerita dekat sini, zikir juga merujuk kepada Al-Quran. Ada ulama mentafsirkan ala bi zikrillah, zikrillah itu, zikir itu merujuk kepada Al-Quranul Karim. So antara mesej kita boleh dapat kat sini adalah, dengan kita mendekati Al-Quran, Allah akan perteguhkan langkah kita untuk menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, so kenang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak pelik, saya katakan tadi, antara nikmat Allah adalah Allah berikan Al-Quran kepada kita. Allah takdirkan kita jadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Makanya antara nikmat itu adalah Al-Quranul Karim. Maka kenang balik nikmat Allah. Nikmat itu juga berupa Al-Quran. Kenang balik Allah turunkan Quran, maka belajar Quran, faham Quran, ikut Quran, and then Allah akan teguhkan langkah kita untuk menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Okey. Okey, sambung. Wa iyaya farhabun. Ayat seterusnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Oh, yang ni biasa ni.
Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh. Apa benda yang anda nampak lebih kurang sama antara ayat 40 dengan 41? Yes, wa iya. Ayat 40 wa iyaya farhabun. Ayat 41 wa iyaya. Okey, now jom kita tengok terjemahan dulu. And then lepas anda baca terjemahan 41, and then you compare macam mana sequel Allah gunakan. Macam tadi saya kata ayat 40, sequel yang Allah gunakan adalah Allah mulakan dengan lembut. Betul tak? Allah tarik dan jemput untuk kenang balik nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. And then Allah kata kenang balik perjanjian kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ditutup dengan takut. Perasan tak? Tapi sequel ayat 41 ni macam mana? Saya nak anda kaji sendiri. Kita baca terjemahan sama-sama. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yang ini Al-Quranul Karim, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Kitab apa tu? Kitab Taurat. Dan janganlah kamu menjadikan orang-orang yang mula-mula kafir ingkar akan dia. Which mean lepas Quran diturunkan, kamu dah turunkan Taurat. So diturunkan Quran untuk mengesahkan kitab kamu. So bila kamu dah dapat Quran, kamu dah tengok Quran, Allah kata janganlah kamu jadi orang yang mula-mula kafir ingkar. Nanti saya akan sampaikan apa hikmah ayat ni. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku, yang ni sentap ni, saya baca ni ayat ni sentap. Dan janganlah pula kamu jadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu bertakwa. Kalau saya perasan terjemahan ni tak apa memberikan kita rasa. Sebab thamanan qalilan ni dia letakkan selepas itu. Baru Allah letak wala tashtaru dulu. Dalam ayat ni Allah kata jangan pula kamu menjadikan ayatku sebagai harga. Harga ni sepatutnya lepas tu. Menjadi kelebihan yang sedikit faedahnya. Tapi nanti saya akan betulkan terjemahan dia supaya anda boleh dapat emotional touch pada ayat ni. Okay, now tengok sequel dia. Ayat 40 dengan 41. Apa yang anda perasan? Dan anda kaitkan kenapa yang pertama 40 itu ditutup dengan farhabun, ayat 41 ditutup dengan fattakun. Kita tengok dulu. Sequel, so 40 saya dah jelaskan apa sequel dia. 41 macam mana sequel dia? Amaran. So Allah terus amaran. Wa aminu bima arahan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Ada larangan. So Allah mulakan dia dengan sedikit keras berbanding 40. Pasal tak? 40 yang ditutup dengan ketakutan, Allah mulakan dengan kelembutan. Tapi dengan tutup dengan untuk perintah jadi bertakwa, Allah mulakan dengan sedikit kekerasan dalam ayat 41. Pasal tak? Dan macam dia ada bentuk ancaman pula tu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. So Allah kata lepas ni akan turun Quran kepada kamu. So Quran ini akan mengesahkan Taurat. Maka janganlah pula bila kamu dah nampak kebenarannya, kamu seolah-olah macam tak tahu kebenarannya, and then kamu jadi kafir ingkar. First kali yang kafir ingkar. Kat sini awwala kafirin bi bukan merujuk kepada orang yang pertama kafir ingkar. Sebab Quran diturunkan kepada kaum apa? Quraisy. Pada Muhammad, zaman Nabi Muhammad SAW, Muhammad berhadapan dengan Quraisy. Maka Quraisy yang first time dapat sentuhan daripada Quranul Karim. Maka kat sini kalau nak kata orang Bani Israel lah awwala kafirin bi, tak tepat. Sebab mereka ni entah keberapa generasi baru dapat Quran. Mereka bukan Quraisy. Jadi dekat sini awwala kafirin bi, Allah nak rujuk kepada janganlah kamu jadi the frontliner. Awwala kat sini merujuk kepada frontliner. So bila kamu dah dapat kebenaran Taurat melalui Al-Quran, Allah kata janganlah pula kamu jadi frontliner untuk menentang dan kafir kepada Al-Quran dan kebenarannya. Sebab apa Allah perintahkan benda ni? Kenapa hakikat cerita dalam ayat ni, kalau anda perasan, Bani Israel dah nampak kebenaran, tapi kenapa Allah pesan jangan kafir dan jangan jadi frontliner untuk mengetuai orang-orang yang kafir kepada Al-Quran dan kebenarannya? Kenapa Allah kata macam tu? Kenapa? Anda perasan tak dalam ayat ni mereka dah nampak dah kebenaran, mereka tahu Quran tu benar dan mereka tahu Taurat tu benar. Kenapa Allah pesan lepas Quran turun nanti jangan jadi kamu jadi frontliner menentang kebenaran Al-Quran, menentang kebenaran Taurat? Kenapa? Ada jawapan tak? Sebab mereka tak mahu hilang maruah dan kebanggaan mereka. Sebab kalaulah mereka
mengakui kebenaran Taurat, walaupun mereka dah tahu benda itu benar, kalaulah mereka mengakui kebenaran Al-Quranul Karim, maka mereka akan hilang pride sebagai ahli kitab pada zaman itu. Sebab pada zaman itu, pada zaman Bani Israel ketika itu, mereka adalah ahli kitab. Kalaulah mereka memperakui kebenaran Al-Quranul Karim, dan melalui Al-Quran itu mereka memperakui kebenaran Taurat, maka mereka akan hilang gelaran itu. Maka ahli kitab akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW pula ketika itu. Mereka dah nampak kebenaran, tapi mereka mengejar kebanggaan. Mereka mengejar nama. Sebab kalaulah mereka memperakui kebenaran Al-Quran, maka the next ahli kitab adalah umat Nabi. Nampak tak? Sampai setara tu, nak katanya antara ibrah yang kami dapat ayat ini adalah manusia boleh kabur mata dan sanggup mengabaikan kebenaran semata-mata untuk mempertahankan maruah dan kedudukan dia. Dan tak pelik kenapa sambungan ayat seterusnya adalah wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan. Mereka dah nampak kebenaran tu, tetapi hakikatnya kebenaran itu mereka letakkan dengan harga yang sangat-sangat murah. So bila mana mereka nak menggunakan untuk kelebihan mereka, mereka guna. Bila mana mereka tidak memperakui kebenarannya, mereka tinggalkan. So mereka jadikan macam barang murahan. Nak ambil, tak nak ambil sudah. Nak ambil bila-bila masa pun boleh, tak nak ambil bila masa pun tak apa. Nampak? Sebab mereka meletakkan nilai kebenaran pada ketika itu sebab nak mempertahankan apa tadi? Kedudukan dan kebanggaan dia. Maka akhirnya mereka kelabu mata, mereka tak nampak kebenaran itu sangat-sangat mahal. Yang Allah kata, kalau kamu ikut Quran, kamu benarkan Quran, kamu benarkan Taurat, maka Allah kata, aku akan berikan dunia dan seisinya. Tapi mereka tak percaya. Mereka dah tahu dah kebenaran itu. Tapi hakikatnya lepas itu datang kebanggaan pada mereka, datang kedudukan pada mereka, mereka kelabu mata. Mereka kabur dengan benda itu. Sampai mereka kata, tak perlu aku perakui benda ni. Kalau aku akui benda ni, mereka pula akan jadi ahli kitab. Nampak? So sebab kebanggaan dan kedudukan, mereka menggandaikan sebuah kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka yang sangat pedih. Ada tak orang yang sanggup melakukan dosa sebab jawatan hari ni? Ada kan? Semata-mata nak jawatan, mereka sanggup ampu bos, kan? Ampu bos, bodek bos, apa lagi? Rasuah. Yes, saya suka word tu. Sanggup merasuah semata-mata untuk mendapatkan jawatan. Sanggup apa lagi? Sanggup menipu, sanggup menggunakan jalan yang tidak baik untuk mendapatkan jawatan, gila kuasa dan sebagainya. Maka Allah tegur siap-siap dalam ayat ini, kamu kat dunia ini semata-mata untuk macam kamu nak dapatkan kedudukan. Tapi Bani Israel telah melakukan jenayah yang lebih besar daripada itu. Mereka reject kebenaran Al-Quranul Karim dan meletakkan dengan harga yang murah semata-mata nak pertahankan kedudukan dan kebanggaan dia. So jangan jadi Bani Israel. So saya rasa tak pelik kenapa Nabi Musa punya cerita banyak dalam Quran. Perasan tak? Sebab dengan kita ambil pengajaran, ibarah daripada cerita Bani Israel ini, kita akan jadi sebaik-baik umat pada zaman kini. Allah tegur dalam bahasa yang ringkas, tapi dia menyentuh banyak perkara. Jangan kamu gadaikan kebenaran disebabkan kebanggaan, kedudukan, kemewahan, harta benda. So bayangkan kalau benda ini diterapkan dalam umat akhir zaman pada hari ini, pada zaman kita pada hari ini. Tak perlu kerja harta, yang penting kebenaran sampai pada kita, kita beriman dengan kebenaran. Maka saya percaya kita dapat wujudkan satu culture ataupun satu umat yang baik pada zaman kini. Yang hanya saja percaya kebenaran itu akan menyelamatkan mereka daripada api neraka yang sangat panas dan pedih. Pada hari ini ada orang tak takut neraka dah. Tambah-tambah orang meniaga pada hari ini, semata-mata nak duit, tak takut dah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takut. Sebab itu penutup bagi cerita ni adalah wa iyyaya fattaqun. Jadilah kamu orang-orang yang bertakwa. Anda perasan tak sequel yang atas dengan yang bawah ni sepatutnya dia terbalik. Dia sebenarnya terbalik sebenarnya. Sepatutnya ayat yang standard digunakan, farhabuna ilayya. Takut itu hanya sahaja kepada kamu. Tapi Allah dahulukan wa iyyaya, kepada aku sahaja kamu perlu takut. Sepatutnya takut hanya sahaja pada aku. Tapi Allah terbalikkan, aku hanya sahaja pada aku kamu kena takut. Dan ayat yang sama juga, hanya sahaja kepada aku sahaja kamu kena bertakwa. Kenapa macam tu? Kenapa tidak berlaku dalam keadaan ataupun dalam bahasa yang standard? Standardnya adalah
kamu kena bertakwa hanya senya pada aku. Itu yang standard kan? Tapi Allah kata hanya senya kepada aku kamu kena bertakwa. Dia dah terbalik. Apa tanda dan apa isyarat yang Allah nak sampaikan dalam ayat ini? Penekanan stres. Sebab perasan tak, takut boleh je pada benda lain. Takwa ni maksudnya apa benda? Ada takut, ada ikut dalam tu. Kan antara ciri takwa yang di-highlightkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, antaranya adalah apa benda? Ar-ridha'u bil qalil wal 'amalu bit tanzil wa isti'dadu bi yaumir rahim. Apa benda satu lagi ni? Al-khawfu bil jalil. Ada takut, ada kena ikut dan sebagainya. Sebab barangkali kamu ikut benda lain, barangkali kamu takut pada benda lain, maka Allah ambil langkah selamat. Wa iyaya, pada aku sahaja kamu kena takut, dan pada aku sahaja kamu kena bertakwa. Sebab ada orang yang menisbahkan takwa dia kepada benda-benda lain. Sebagai contoh, pada berhala, kepada kebanggaan. Nampak? Mereka beriman dan mereka berpaksikan, bertuhankan kebanggaan, bertuhankan kedudukan. Maka Allah streskan siap-siap, hanya senya kepada aku kamu kena takut, hanya senya kepada aku dan bukan benda lain kamu kena bertakwa kepada aku sahaja. Jelas? So Allah sangat-sangat mementingkan supaya kita ini menyembah Allah yang satu, dan hanya senya kepada Allah yang satu kita takut dan kita takwa. Kalau anda perasan, Allah kata bima anzaltu musaddiqan lima. Allah kata turunkan Al-Quran. Saya nak tanya, pada zaman Nabi, bila Allah kata Allah turunkan Quran pada Nabi, bila Nabi sampaikan Quran, mereka percaya pada Quran dulu ke percaya pada Nabi? Kan Nabi kan turunkan, bila tanya wahyu turun pada Nabi, so Nabi sampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So ini perintah Nabi dilantik sebagai Rasul. So bila Nabi sampaikan, saya nak tanya, orang yang beriman tu percaya pada Nabi dulu ke percaya pada Quran dulu? Ada tak Nabi sampai-sampai tengah-tengah masyarakat, ittaqullah, Nabi pesan terus suruh percaya pada Allah SWT. Dia tak siapa-siapa dah, tiba-tiba nak kata takutlah kepada Allah, sembahlah Allah. So kalau kata rukun iman yang 6 itu, beriman kepada Allah tu bukan nombor 1 dah kalau pada zaman Nabi sampaikan. So nombor 1 bukan lagi beriman pada Allah. So apa benda yang Nabi terapkan dulu? Percaya pada diri dia dulu ke percaya pada Quran dulu? Diri dulu. Orang pada zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi pada zaman itu, mereka beriman dengan mana dulu? Beriman pada kitab dulu ke beriman kepada Nabi dulu? Ini bukannya falsafah apa ni? Bukan. Tak, cuma anda fikir logik. Pada zaman Nabi, mana mereka percaya dulu? Nabi dulu? Jawapannya Nabi dulu. Sebab Allah kata bima anzaltu. Sebab Allah tak kata wa aminu bimal Quran. Allah tak kata bimal Quran. Allah kata bima anzaltu. Sebab Allah tahu bila kata Quran, ada orang Quran ni apa dia? So Allah saja menuliskan dalam bahasa yang umum bima anzaltu. Sebab Nabi juga aku yang utuskan. Bukan sekadar Quran yang aku utuskan. Nabi yang ada pada zaman kamu, Musa ke Muhammad ke, aku juga yang utuskan. Sebab yang akan menyampaikan risalah ini adalah messenger, iaitu Rasul, Nabi pada zaman kamu. So bila Nabi sampai tengah-tengah masyarakat nak sampaikan Quran, mereka percaya kepada siapa dulu? Mereka beriman kepada Nabi terlebih dahulu. Sebab Nabi perkenalkan dirinya, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku the messenger of Allah Subhanahu wa taala. So dia perkenalkan dirinya, by after that, lepas dia percaya kepada Nabi itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah Nabi sampaikan Quran. Sebab kat sini bima anzal tu bermaksud, once kamu percaya kepada Nabi itu, maka kamu akan dipermudahkan untuk percaya kepada Al-Quran Al-Karim. Maka hari ini, antara ayat ni dia simbolik kepada apa? Simbolik kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak mampu dipisahkan. Dan sampai bila-bila tidak mampu kita pisahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Allah kata benda bima anzaltu. Sebab Nabi pun aku yang turunkan, dan segala perbuatan Nabi itu aku yang wahyukan, semua datang daripada aku. Gerak-geri Nabi, tikrar Nabi, pengakuan Nabi, fi'il Nabi, kalam Nabi, semua datang daripada aku, ilham aku. Maka mana mungkin kamu kata kamu percaya Quran tapi kamu reject sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pelik.
Sebab pada zaman Nabi, sebelum kamu percaya pada Quran, sebelum kamu percaya pada Taurat, Injil, Zabur, kamu percaya pada kewujudan Nabi terlebih dahulu. Kamu percaya pasal aku yang utuskan Nabi ini. Maka dengan syarat itulah kamu akan dipermudahkan untuk memahami dan mempercayai Al-Quranul Karim. Hari ini kita kena bersyukur teman sekalian, sebab kita dilahirkan dengan kita tidak ada isu pun dengan nak percaya Nabi ke tidak, kan? Ada lain-lain, ya mak nak kena percaya kepada Nabi ni. Bayangkan budak ni tanya. Contoh. Ya ke nak kena percaya pada Nabi ni? Quran lah. Allah lah. Nabi pun manusia juga, buat silap juga. Mau jenuh nak jawab macam tu tak? Kita ni alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan kita lahir-lahir pun kita dah Islam, tak ada isu pun dengan Nabi. Kita lahir-lahir kita dah diterapkan dengan cinta pada Nabi, cinta pada Nabi. So dengan cintaan pada Nabi ni kita tak ada masalah untuk kita mendati Al-Quran Karim. Bayangkan kalau kita ada isu dengan Nabi, kita tidak percaya pada Nabi, kita ada masalah untuk mencintai Nabi. Ada tak possibility masalah kita untuk mencintai Al-Quran? Sebab yang sampaikan daripada Allah Al-Quran kepada kita adalah Nabi. So Allah kata kat sini, ayat ini juga dia bukan sekadar menjemput untuk kita mempercayai kebenaran Al-Quran, tapi ayat ini juga menjemput kita untuk mempercayai kebenaran messenger of Allah, iaitu Muhammad dan Nabi Musa AS dalam konteks ayat ini. Yalah So Allah invite kita buat dua-dua sekali. Jangan kata kamu percaya Quran tapi tak percaya Nabi, tak pelik. Dia pelik. Kamu kata kamu percaya Quran tapi tak percaya Nabi, itu pelik namanya. Kamu percaya Nabi tak percaya Quran, itu juga pelik namanya. Sebab dua-dua ini datang sama-sama. Sebab yang menyampaikan Quran jugalah Nabi Muhammad SAW. Benar Okey. Wa iyaya fattaqun. Okey. Wala talbisul haqqa bil batil. Silap, sorry. Saya tengah scroll tapi kenapa dia tak naik? Rupanya saya buat kat second screen. Okey. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. So Allah kata al-haq ini mereka dah tahu. Terjemahannya adalah janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Tengok. Ini sign Allah kata kebenaran tu kamu dah nampak depan mata. Kamu tahu kebenaran itu. Tapi sebab nak mempertahankan kedudukan, nak mempertahankan maruah dan kemewahan tadi tu, kamu sanggup campur adukkan kebenaran itu dengan kebatilan. Hikmah Allah kata talbisul dekat sini adalah, dan Allah tak kata tazid ke campur macam tu ke, tapi Allah kata talbisul dekat sini adalah hatta kamu masukkan 1% pun daripada 1% pun kesesatan dalam kebenaran itu, Allah kata tak boleh. Sebab kalau kata tambah, so barangkali anda akan benarkan 1% je kesilapan, tak apa kot. 2% je kesilapan ataupun 10% je kesilapan. Tapi talbisul kat sini maksud labasa, maksudnya pakai. So bila pakai, kalau kata asal usul kebenarannya adalah baju yang saya pakai pada hari ini, asal usulnya ni kebenaran sebagai contoh. So anda pakai hanya sedikit je kekotoran daripada baju ni. Anda nampak tak kekotoran tu? Just sikit. Anda kata ini baru 1%, tapi bila sikit nampak tak? Nampak kan? Sebab benda tu terpakai pada benda tu. Sebab kalau kita tambah, barangkali dia terpisah. Sebagai contoh, kebenaran banyak ni, so anda tambah. Dia punya kesilapan banyak ni. So, macam berlaku macam tak nampak kesan kepada kebenaran tu. Tapi bila Allah kata, talbisul, pakaikan kesilapan kepada kebenaran, al-batil ilal haq, Allah kata tak boleh. Sebab bila dipakaikan kebatilan kepada kebenaran, dia akan nampak kebatilan. Sebab itulah ulama mengatakan dalam kaedah fiqh, idza istamal halal wal haram ghulibal haram. Bila bercampur aduk perkara yang halal dan yang haram, akan dimenangkan yang haram. Ibarah daripada ayat ini. So once kamu pakaikan hatta 1% kebatilan kepada kebenaran, kebatilan itu akan tampak. Dia akan jelas, dia akan nampak walaupun 1%. So Allah nak perintahkan sini wala talbisul hatta 10% ke 20% ke 30% ke 40% ke 50% ke hatta 0.0001% pun jangan pakaikan langsung kebatilan pada kebenaran. That's the message. Allah kata, Allah tak perintahkan jangan tambahkan. Allah kata jangan pakaikan. Kadang-kadang kita kata campur ni campur kan, campur kadang kita kata ni banyak ni, so kita kata okey ni banyak, so ni menang lah. Tapi bila campur adukkan, memakaikan kebatilan, maka Allah sangat-sangat tegah.
Sebagai contohlah, kita ambil isu pada zaman kini. Ada orang ni pada zahirnya subhanallah nampak macam menyampaikan kebenaran. Tapi pada kebenaran yang disampaikan itu ada sedikit percentage disampaikan kesilapan dan kebatilan. Maka Allah sangat tegah dan sangat tak suka benda ni. Walhal, tapi dengan syarat, walhal kamu tahu kebenarannya. So masuk kat sini adalah kamu masukkan kebatilan dan campur adukkan, pakai kebatilan dengan sengaja. Yang itu tak boleh. Tapi dengan tidak sengaja tidak masalah, sebab kamu tak tahu barangkali. Yang itu silap. Yang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila Allah kata wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Kalau kamu dah tahu benda itu silap and then kamu pakaikan juga kebatilan dalam kebenaran tersebut, maka itu yang salah. Itu yang salah. So hari ni kadang-kadang kita kalau daripada ayat ini takutlah ustaz nak sampaikan Quran. Saya dah banyak sangat dapat daripada kuliah-kuliah Ustaz Syari, Ustaz Azrul. Rasa nak sampaikan. Tapi takut-takut ni talbisul haqqa bil batil. Itu tak juga. So anda sampaikan sekadar pengetahuan yang anda tahu ianya benar. So kalau benda-benda yang kalau anda sampaikan barangkali ada kesilapan dan anda tak tahu benda tu, Allah akan maafkan kamu. So jangan takut menyampaikan. Ni hari ni orang takut sangat-sangat menyampaikan. Saya terlupa. Ayat tadi kan 41 kan, anda perasan tak? Ianya juga berlaku pada zaman kini. Orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dan saya dengar juga banyak syarahan mengatakan ianya merujuk kepada ahli agamawan pada zaman kini. Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan harga yang murah. Sebagai contoh kan, saya takut nak sebut benda ni. Sebab tu saya katakan, saya mulakan tadi, antara adab kita berguru ni dengan para asatizah kita ni, jangan pernah lupa doakan keikhlasan dia. Jangan pernah lupa doakan dia punya kesejahteraan, dia punya kedamaian hati dan sebagainya. Sebab ni penting. Anda akui anda nak kutip ilmu daripada dia, tapi anda terlupa nak doakan keikhlasan dia, kedamaian hati dia. So kalau anda rasa nak lagi kutip ilmu-ilmu yang berharga daripada dia, doakan juga keikhlasan dia dalam menyampaikan. Sebab kalau nak katakan wala tashtaru bi aidi thamanan qalilan, agamawanlah paling bermasalah dalam isu ni pada hari ni. Yang paling mendapat perhatian Allah, yang paling boleh jump into trouble bila time melakukan benda ni. Sebagai contoh, melakukan suatu peringatan, menyampaikan kebenaran sebab untuk mendapatkan kemewahan dan harta benda. Allahu Akbar. Sebab kebenaran tu lebih murah daripada dia kata daripada kebenaran. Kebenaran tu lebih murah daripada benda yang dia nak capai kemewahan tu sendiri. Takut kamu sekalian. Sebab tu doakan keikhlasan para asatizah kita ni agar tidak ada kaburi dengan kemewahan, kedudukan. Kadang-kadang ada orang yang menyampaikan kebenaran sebab dia nak popular. Dia nak dapatkan perhatian masyarakat, dia nakkan populariti. Dia nak rating dia tinggi, follower Facebook dia bertambah, Instagram dia bertambah, likes dan sebagainya. Ada orang yang macam tu, tak dapat dinafikan. Benda ni ada, benda ni wujud. Ada orang yang niatnya nak berceramah, niat dia nak menyampaikan kebenaran sebab nak menambahkan mata wang. Nak menambahkan mata wang pula. Menambahkan mata pencarian untuk dia. Tak salah nak mencari nafkah, tetapi dengan tujuan asal itu sahaja tu salah. Maka menyampaikan kebenaran disebabkan nak tambahkan duit poket semata-mata. Salah. Sebab kebenaran itu untuk diresapi bagi mereka yang mendengar. Bagaimana hati yang telah dicemari dengan batil, padahal mereka tahu kebenaran itu lebih besar daripada wang ringgit yang mereka akan dapat, tapi mereka campur adukkan niat itu dalam hati mereka menyampaikan kebenaran. Maka manakah nilai penyampai kebenaran ini? Sebab mereka telah membuat perkara yang telah dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pakaikan langsung. La talbisul. Jangan sekali-kali kamu pakaikan kebatilan pada kebenaran. Buat benda baik tapi pakaikan kebatilan. Buat benda yang halal tapi pakaikan benda yang haram pada dia. Walaupun 1% perkara yang haram dipakaikan kepada yang benda yang halal itu, fiqh mengatakan izastammal halal wal haram walibal haram, akan dimenangkan perkara-perkara yang haram. So kalau kita concern dengan rezeki kita pada hari ini, maka cek balik. Walaupun pernah 1% benda haram masuk dalam duit kita, Allah kata akan dimenangkan yang haram. Once dia bercampur, hati-hati tuan-tuan sekalian dengan rezeki dan wang yang masuk dalam poket kita pada hari ini. Okey, saya rasa sempat kita habiskan 9.30. And then Allah kata, yang ni penutup dia sangat-sangat menarik. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tunaikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah kamu seperti mana orang, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang rukuk.
Kan saya kata tadi, bila Allah sebut aqimus solah, dia akan sertakan wa atuz zakah. Hikmahnya adalah sebab Allah akan mudahkan orang tunaikan zakat dengan syarat dia kena solat. Orang yang solat, Allah akan mudahkan dia untuk tunaikan zakat. So ini adalah message yang Allah sampaikan. Once kamu jaga solat kamu dengan ikhlas, dengan betul, Allah akan tundukkan dunia kepada kamu. Allah akan murahkan rezeki kamu sampai kamu mampu untuk menunaikan zakat. So kalau hari ini kita rasa macam kita tak mampu lagi tunaikan zakat, rasa macam susah nak keluarkan zakat, maka tengok balik solat kita macam mana. Banyak mesej Allah gandingkan solat dengan zakat, solat dengan zakat, solat dengan zakat. So hari ini kita nak kejar kemampuan tu. Kita nak biar Allah berikan kemampuan kepada kita menunaikan zakat. Sebab ini adalah satu kewajipan dalam rukun Islam, teman sekalian. Kewajipan kepada pada rukun Islam, menunaikan zakat. Maka kita kena usaha sebaik yang mungkin sampailah kita layak dan mampu untuk menunaikan zakat. Antara perkara yang kita kena usahakan adalah tambahkan kualiti solat kita. Tambahkan kualiti solat kita. Barangkali ustaz saya dah solat banyak dah, tapi miskin juga. Ustaz kata dunia akan ditundukkan pada saya. Tapi no, barangkali Allah nak sampaikan kepada kita kualiti solat kita belum mencapai piawai yang terbaik. Maka tambahkan kualiti solat. Tambahkan kualiti doa kita dengan kita tahu apa benda yang kita lafazkan dalam solat. Itu kualiti. Tahu benda yang kita baca dalam solat, bukannya bilangan yang concern. Bilangan is not matter. Saya dah banyak solat sunat ke tidak? Tidak, bukan benda tu. Yang Allah nak tengok kita adalah sejauh mana kita memaknakan setiap bacaan kita dalam solat. Sejauh mana kita memaknakan perkataan solat itu sendiri, iaitu menyerah diri. Hari ini kita kata kita dah solat banyak, tetapi adakah kita benar-benar menyerah diri kepada Allah SWT? Kalau kata kita benar-benar menyerah diri kepada Allah SWT, which means solat mesti dan mesti khusyuk ketika itu. Kalau kata sehari, kalau sehari anda di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kata serah diri, tapi kata di bawah kuasaan Allah, penguasaan Allah SWT, pengawasan Allah, tapi kita sendiri yang mencemarkan pengawasan itu. Kita lari sekejap, sebagai contohlah, kita dalam satu tempat yang terkepung di bawah sebuah pengawasan. Tiba-tiba kita kata nak keluar sekejap lah, buat benda-benda yang macam nak keluar. Tu yang jadi tak khusyuk tu. So kalau kita kata kita solat dengan sebenar-benar solat, menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena usaha dan usaha untuk khusyuk dalam solat. Memang diakui memang sukar untuk khusyuk dalam solat. Ke hari ini ada orang nak konsisten khusyuk solat? Memang dia dapat khusyuk solat setiap kali dia solat? Alhamdulillah. Saya pun wallahu alam susah nak capai khusyuk kadang-kadang. Sebab kadang kita disibukkan dengan dunia kan? Tak? Kita banyak gangguan keduniaan untuk menyebabkan kita khusyuk dalam solat. Kadang-kadang bila tangi lepas kita kerja, kita tunaikan solat, kita baru teringat kerja kita banyak lagi tak siap. Kadang-kadang benda tu mengganggu kita, menghimpit kita sampai kita menggadai ke penyerahan diri kita kepada Allah SWT. Yang ni memerlukan kekuatan yu'minuna bil ghaib. Memang tidak dapat dinafikan, dia memerlukan kekuatan yu'minuna bil ghaib. Hikmah besar Allah letakkan di awal-awal surah ini, yu'minuna bil ghaib. Ini mesej jelas. Allah kata benda kalau kamu nak dirikan solat, yuqimunas salah, dirikan dengan istisi solat ini dengan kualiti khusyuk yang sangat bagus. Yang paling penting adalah kamu kena teguhkan kepercayaan kamu kepada perkara-perkara ghaib. Jika benar kamu impikan syurga yang indah yang kamu tak nampak pada hari ini, kamu akan khusyuk solat. Jika benar kamu yakin Allah sedang melihat kamu, setiap gerak-geri kamu akan khusyuk dalam solat. Sebab hari ini kita ada masalah tentang kepercayaan kita kepada perkara-perkara ghaib. Sebab kita tak nampak benda tu. Malaikat kiri kanan sedang mencatat segala perbuatan kita. Tak nampak Allah sedang memerhatikan kita. Tak nampak apa lagi? Tak nampak syurga, tak nampak neraka, tak nampak pahala, tak nampak dosa. Sebab kita ada gangguan kepada kepercayaan ini. So bila kepercayaan ini terganggu, dia akan menyebabkan kita lari fokus kita, yang telah menyebabkan kita tak khusyuk dalam solat. Sedangkan orang yang menjaga kualiti solatnya, Allah akan tundukkan dunia kepada dia. Allah akan berikan rezeki yang murah padanya sampailah dia mampu untuk menunaikan zakat. Okey. Dan yang menarik dalam ayat ini tutup dengan warka'u ma'ar raki'in. Kenapa Allah tak kata wasjudu ma'as sajidin? Kenapa warka'u ma'ar raki'in? Ini mesej apa yang Allah nak sampaikan? Kenapa dalam banyak-banyak pergerakan dalam solat Allah mentakdirkan ayat yang dipilih dalam ayat ini adalah rukuk. Awak kita dah banyak kali yang lalu ayat ni kan, pernah terfikir tak kenapa bila Allah perintahkan yuqimus salah wa atuz zakah and then warka'u ma'ar raki'in? Kenapa tak sujud? Kenapa tak i'tidal? Kenapa tak angkat takbir? Kenapa tak berdiri tegak?
Kenapa tak ucap 2 kalimah syahadah? Rukun solat ada berapa? 13. Kenapa rukuk daripada 13 ni rukuk yang dipilih? Sebab satu-satunya pergerakan dalam sembahyang yang tidak ada pada agama lain hanya senyap rukuk. Kristian dia semayang ada rukuk, mereka ada sujud, mereka ada tanda tangan. Hindu ada rukuk, mereka ada sujud. Tapi satu-satunya pergerakan yang tidak ada pada agama lain dalam menunaikan ibadah mereka, solat pula, sembahyang mereka, hanya senyap rukuk. So message kat sini adalah Allah nak sampaikan, bukan suruh rukuk tu. Allah nak kata di samping kamu sembahyang, tunaikan zakat, Allah kata jadilah kamu sebenar-benar Islam dalam ayat ni. Sebab orang yang rukuk dia orang Islam. Hanya saja orang yang rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah orang yang beragama Islam. So Allah menjemput untuk Bani Israel ini, jangan kamu campur adukkan antara kebatilan dan kebenaran, dan tunaikanlah salat dan berikanlah dan tunaikanlah zakat, dan janganlah dan rukuklah kamu seperti mana orang-orang lain rukuk. Sebab Allah kata masuklah kamu ke dalam Islam. Sebab hanya Islam yang mengajarkan kita untuk rukuk. Okey. Ayat terakhir, tengok ini penutup. Ini ayat terakhir yang kita nak bincang pada hari ini. Allah kata, ini sentak tau. Sebab di atas tu macam kita terlampau concern untuk memberikan peringatan pada orang lain. Kita rasa nak sampai ke kebenaran. Macam tadi kan da'i, sampaikan dengan kelembutan. And then diakhirkan bahawa kita sampaikan pasal ketakutan pada Allah. Tapi penutup bagi pembincang kita pada hari ini adalah Allah bangkitkan pasal atamuruna nas sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Allah kata, patutkah kamu menyuruh manusia, yang ni best, menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa diri kamu sendiri. So kamu duk sibuk menyampaikan gairah, menyampaikan kebenaran, tarik orang sana, tarik orang datang Tadabbur Center dan sebagainya. Tapi Allah kata jangan pernah kamu lupa pada diri kamu sendiri. Dan Allah kata dalam kamu menyampaikan benda ni, dalam kamu menyampaikan benda ni, Allah kata satu je asas daripada atas pembincangan tadi sampai ayat 38 sampai ayat ke-43 tadi, Allah kata kamu kena dirikan satu asas dalam diri kamu, iaitulah kamu kena jadi orang yang berakal dalam ayat ni. Apa yang atas tadi, ayat awal-awal tadi kita bincangkan, ikut benda yang telah Allah turunkan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. So Allah kata ikut petunjuk yang telah Allah turunkan kepada kamu. Bukan sekadar percaya, tapi ikut, bukan sekadar percaya. And then Allah perintahkan pula jangan campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan Allah perintahkan juga untuk kamu salat dan tunaikan zakat dan rukuk seperti mana orang rukuk. Tapi kenapa by the end of this discussion Allah tutup dengan afala ta'qilun? Sebab yang ni saya rasa ini bekal pulang anda, supaya hari ini anda kena ingat, anda kena jadi orang yang berakal. Akal ini datang daripada perkataan apa? Antara ayat ini kalau kita derivekan dia boleh membentuk perkataan iqal. Akal, iqal. Iqal dan akal ni datang daripada ru'ut yang sama. Akal dan iqal. Iqal ini, kenapa bila Allah kata pasal benda ni afala ta'qilun, ada cerita pasal ni afala ta'qilun? Sebab hakikatnya akal yang kita bayangkan ini, akal kemampuan untuk kita berfikir, akal datang daripada iqal yang bermaksud tali yang mengikat. Anda pernah dengar tak ikal mayang kan? Itu perkataan tu, ikal mayang tu macam mana tak? Saya tak tahu. Diikat kan? Bukan rambut yang diikat ke? Ikal mayang, rambut ikal mayang, saya tak pasti macam mana. Tapi iqal ini adalah satu ikatan, satu tali yang mengikat. So bila Allah perintahkan afala ta'qilun, bila Allah tanya tidakkah kamu berfikir, dalam ayat tidakkah kamu menggunakan akal kamu, which mean Allah kata dalam kesemua benda usaha kamu mengajak orang untuk kembali kepada petunjuk Allah, kebenaran Allah, dan kamu juga membenarkan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata jangan pernah kamu miss untuk jadi orang yang berakal. Sebab orang yang berakal dia sentiasa dalam kontrol. Sebab orang yang terikat dengan kebenaran, dia tak akan pergi beyond daripada kontrol dia. So orang yang berakal, dia akan sentiasa terikat dengan kontrol yang ada, dalam circle yang ada.
dalam atmosfera yang telah ditetapkan untuk dia bergerak. So Allah kata kat sini, kamu menyampaikan kebenaran, atamurun nas, kamu ajak orang untuk kembali mentauhidkan Allah, untuk kembali membenarkan Al-Quran. Tapi jangan sampai kamu melampaui batas, kamu lupa kat diri kamu sendiri. Sebab orang yang berakal, dia tak akan pergi beyond daripada ikatannya asal. Sebab tu perkataan akal, dia ada perkataan iqal kat sini. Kamu akan sentiasa terikat dengan satu perkara yang kamu tak akan pergi beyond your control. Dan bila diikat, anda dikontrol, teman-teman sekalian. Kita semua dikontrol. Maka bila kita yakin kita di bawah pengawalan, kita ni dikontrol, maka kita tidak akan pergi beyond daripada tu. Tak akan pergi sama ada kurang daripada itu ataupun beyond daripada itu. Sebab kita dikontrol daripada circle ataupun ikatan telah kita diikat. Okay? Sebab itu Allah pesan, jadilah kamu orang yang berakal. Orang yang sentiasa under control. Macam tu. Dalam bahasa yang saya terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah kita dapatkan emotional touch. Jadilah kamu, tidakkah kamu jadi orang yang under control? Ataupun yang tidakkah kamu tidakkah kamu menjadi orang yang ada kontrol? Saya katakan tadi kan. So itu gambaran dia. So kamu nak menyampaikan kebenaran boleh, albir, sampaikanlah kebenaran, tapi jangan lupa pada diri kamu. So by the end, kan saya kata tadi, bila kita baca cerita Bani Israel, dia bukan bermakna cerita pasal orang tu. Cerita pasal ahli kitab, cerita pasal Bani Israel. Dia buat salah, dia buat salah, tak masalah. Tapi ingat kata siapa tadi? Abu Dhar kepada Muawiyah, dia kata benda, nazalat fihim, diturunkan kepada mereka, tapi ibratan lana, pengajaran untuk kita. So sebab itulah Allah kata, jangan kamu sekadar sibuk untuk mengajak orang pada kebenaran, tapi lupa pada diri kamu sendiri. Sebab hakikatnya benda yang kamu baca daripada Quran adalah untuk membentukkan kontrol kepada Al-Quran dan kepada diri kamu sendiri. Sebab untuk dapatkan kontrol, kamu kena jadi orang yang berakal. So mudah-mudahan hari ini kita dapat menjadi orang yang berakal berlandaskan Al-Quran. Sebab orang yang mengikuti Al-Quran, dia akan jadi orang yang under control, yang tidak jadi over control. Betul, over control. Kalau kita under control, which mean itu yang baik. Kalau yang tak baik, over control lah. Betul tak? Lose control. Lose control, over control. So biar kita jadi under control, sentiasa di bawah kontrol Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin Allah akan pandu kita. Sebab once kita ikut Quran, Allah akan pandu kita. Bukankah Allah kata Allah berikan hidayah bagi mereka yang mengikutkan Al-Quran? Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. So bila orang dapat petunjuk, dia under control. So once kalau kita lari daripada Quran, tidak memperakui kebenaran Al-Quran, maka kita akan apa tadi puan? Lose control. Cantik ayat tu. Boleh buat status malam ni. Okay. So jadilah kita orang yang ada control, not lose control. Mudah-mudahan insya-Allah. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Hadis penjaga kita mungkin berat sikit dan ringan juga, tapi mudah-mudahan kita dapat sedikit emotional touch pada ayat ini, mudah-mudahan. So yang paling penting bila kita mendekati kisah-kisah dalam Quran, cerita Bani Israel ke, cerita pasal apa jua kisah dalam Quran, sentiasa pandang diri kita terlebih dahulu. Itu yang penting. Sebab Allah pesan siap-siap dah. Jangan kamu duk cerita, duk sibuk pasal orang lain. Kamu duk sibuk pasal orang lain tak ada masalah, boleh nak buat benda tu. Tapi yang paling penting, ibrah untuk diri itu perlu diutamakan. Anda baca Quran, anda dima petunjuk, anda dapat petunjuk, utamakan diri terlebih dahulu. Jangan sampai kamu duk gairah menyampaikan petunjuk pada orang lain, akhirnya kamu lupa pada diri kamu sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Wa tansaw, ayat tansaw ini merujuk kepada lupa diri. Dia bukan lupa kewujudan dia masih hidup, tapi dia lupa diri. Dia hilang conscious kepada dirinya sendiri. Ada tak orang macam ni? Ada. Dia sibuk pada orang lain sampai dia hilang conscious pada dirinya sendiri. Sampai dia, sebagai contoh lah, orang yang terlampau larut dengan kerja sampai dia abaikan kesihatannya sendiri. Sebab dia nampak kerja tu dapat menunjukkan dia ke satu benda yang dia boleh nikmati. Sebab dia yakin dengan kerjanya dapat menambahkan kemewahan dia. Sebab tu dia jadi macam terlampau tertunjuk, dapat macam seolah ikut telunjuk daripada kemewahan. Sebab dia ikat diri dengan kemewahan. Maka jangan jadi macam tu, teman sekalian. Okay? Kalau boleh, ikat diri kita dengan kebenaran yang mampu bawa kita ke syurga. Kemewahan tak dapat bawa kita ke syurga. Sebab kalau kita dikontrol dengan kemewahan, by the end tempatnya tak selamat. Tapi kalau kita dikontrol dengan kebenaran petunjuk, iaitu Al-Quranul Karim, tempat akhir kita tempat yang selamat, insya-Allah.
Boleh tak ada soalan Okey, seperti biasa SOP saya, jangan lupa like dan follow page Tadabbur Center. Memang wajib cakap mana ni, pesanan penaja. Okey, jangan lupa like, follow page Tadabbur Center. Siapa yang tak follow lagi Telegram, boleh follow Telegram Tadabbur Center. InsyaAllah kelas kita esok Ustaz Syahri akan sambung pukul 5 hingga 6 petang. Okey, sebab ada sekali dia cancel hari itu kelas, so dia ganti dengan esok petang. So siapa yang berkelapangan pukul 5 esok jemput hadir ke Tadabbur Center. Apa lagi tu je saya rasa daripada saya. Terima kasih pada tuan-tuan yang perempuan semua yang hadir, memang committed sentiasa hadir ke tempat ini. Saya tak tahulah kalau saya di tempat tuan-tuan sekalian, adakah saya akan melakukan perkara yang sama. Sebab sentiasa saya kagum pada orang yang betul ilmu. Macam semalam tuan-tuan sekalian, saya ke Jalan Ipoh. Boleh saya cerita sikit tak? Sebab saya rasa macam saya touching sangat dengan benda yang berlaku semalam. Anda bayangkan saya program daripada Jumaat sampai Ahad non-stop, dan saya terlepas tengok jadual hari Isnin. Saya terlupa yang semalam saya ada program juga di KL. Saya duduk kat Seremban kan. Jadi bila once saya turun KL, kalau straight program macam tu dekat KL, saya akan menginap kat KL je. Tapi anda bayangkan saya terlepas pandang program semalam. Saya terlupa yang ada dalam jadual saya program semalam. Jadi anda bayangkan lepas Ahad tu habis program saya hari Ahad, saya terus balik ke Seremban. Masa dalam perjalanan balik ke Seremban sampai lepas RNA Seremban dah, saya tengok jadual sebab isteri saya duk tanya saya, Abel esok tak ada program ke? Bila saya tengok saya punya handset dengan teliti, baru saya perasan ada program semalam. Which means keesokan harinya mesti ada program di KL pula tu. Saya termenung jauh. Saya terfikir nak patah balik ke ataupun nak balik rumah. Anda bayangkan sepatutnya saya boleh stay jimat ke tenaga untuk dapatkan momentum pada esok harinya, tapi saya balik ke Seremban, esok tu patah balik, datang naik kereta balik ke KL. Tu tak ada kerja namanya kan. Jadi akhirnya saya balik ke rumah, dan saya harapkan ya Allah, mungkin ada takdir ataupun ada hikmah Allah takdirkan saya macam ni. Sepatutnya saya boleh stay je kat KL satu malam lagi untuk program esok tu bawa balik ke rumah. Tapi Allah takdirkan saya balik rumah dulu, bawa ke KL balik. Dan ternyata semalam perkara yang sangat saya terharu dan sejarah saya berceramah sepanjang hidup saya. Apa yang berlaku semalam adalah orang terlampau dahagakan Quran teman sekalian di Jalan Ipoh, Masjid Abu Hurairah. Orang terlampau dahagakan Quran sampai tahap saya nak berhenti, mereka tak bagi berhenti yang. Anda pernah tengok situasi tu? Saya berceramah pasal Quran ni. Saya cerita pasal kisah-kisah Nabi, cerita pasal 3 orang Rasul, cerita pasal lelaki pada ujung kota. Anda bayangkan mereka prohibited saya pula. Mereka larang saya untuk berhenti teman sekalian. Ceramah sepatutnya sejam jadi sejam setengah. Itu pun saya memang saya minta merayu mereka hentikan saya. Saya minta mereka merayu tolong saya nak berhenti. Dan anda bayangkan lepas daripada ceramah saya dihujani dengan banyak soalan. Ramai orang datang jumpa nak tanya soalan. Sebab saya nak balik sangat. Mereka tak sedar pukul 4.30 petang kita akan berhadapan dengan jam dekat KL. Mereka bolehlah stay dekat situ, rumah mereka dekat. Saya nak balik rumah dekat Seremban tu. Mereka tak sedar yang saya akan berhadapan dengan jam. Tapi hikmah wallahu alam, saya keluar pukul 5 semalam daripada masjid tu, saya still tak berhadapan dengan jam ke Seremban. Ini ajaib tu sekalian. Saya tak berhadapan langsung dengan jam sepanjang perjalanan balik saya ke Seremban. Itulah nikmat ceramah saya semalam, saya tak tahu kenapa. Saya rasa macam letih sebab saya pernah rasa macam malas nak pergi, nak cancelkan sebab letih teman sekalian. 3 hari straight. Sepatutnya saya boleh spare tenaga saya stay je kat KL ceramah pada esok harinya. Tapi Allah takdirkan saya patah balik ke Seremban, datang balik ke KL. Allahu Akbar. Rupa-rupanya Allah nak berikan saya satu keenakan berceramah semalam. Sampai kata, Ustaz tolong jangan berhenti, sambung lagi. Saya tak tahulah, itulah pengalaman terindah saya berceramah setakat ni. Kalau anda macam mana? Situasi yang mana? Okey, gurau je. Okay. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelazatan dalam kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita berpegang kepada petunjuk yang Allah berikan melalui Al-Quran sepanjang hidup kita. Dan kita dimatikan dengan kita bersahabat dengan Quran. Mudah-mudahan. Dan kita doakan supaya Al-Quran ini adalah kita ikut, bukan sekadar percaya. Sebab orang yang sekadar percaya tidak dijamin keselamatannya di akhirat nanti. Hanya sahaja orang yang ikut kebenaran Al-Quran dan yakin dengan kebenaran Al-Quran dan tidak campur adukkan dengan kebatilan walaupun sedikit hatta 0.01%, dan mereka ini sentiasa yakin kepada Nabi dan percaya kepada perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tunaikan solat, mereka tunaikan zakat, dan akhirnya mereka concern pada diri mereka sendiri,
dan mereka inilah akan diselamatkan oleh Allah daripada api neraka yang sangat pedih dan panas, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ahli syurga yang diberikan ketenangan di dunia dan di akhirat, dan tergolong dalam golongan yang ditunaikan janji Allah kepada kita. Allahumma amin. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada teman sekalian yang hadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah wa salatul asr. Bismillah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.